Yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Qala kitab asy-syarikah. Dulu kita belajar, saya tak habis lagi, tak apalah, kita masuk lompat terus. Kita masuk bab syarikat lah pula. Arah ni banyak sangat dah. Syarikat ni banyak sikit yang melibat dengan kita. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi lagi kesempatan untuk kita bersama hari ini. Sama-sama kita membaca kitab SOP. Istilah baru kita guna juga dah. SOP kita dalam amalan kita. Khususnya dalam bab jual beli. Hari ni PM kita dah bagi amaran pula petang ni. Petang tadi dah bagi amaran balik. Nampak gayanya makin naik pula. Risau juga kita berdebar. Benda-benda macam tu kita pun risau juga. Jadi anggaplah SOP daripada dulu-dulu kita dengar tu adalah antara tanggungjawab kita lah untuk menjaga nyawa dan juga kehidupan kita. Masalah agama kita juga. Kita nak, kalau boleh nak sesar awal, kita nak solat seperti dulu-dulu, nak bersalam-salam seperti dulu, semaya sebelah menyebelah seperti dulu. Tapi kalau selagi benda tu selesai, macam inilah kita semaya jauh-jauh. Bab satu perkara risau juga semaya jauh-jauh. Saya terfikir seorang kalau semaya Jumaat duduk jauh-jauh, kok kita tidur tadi kan, ngantuk-ngantuk semaya Allahu Akbar, tiba-tiba lupa rakaat ke berapa. Kalau duduk dekat tak apa, betul tak? Kalau duduk dekat kan, rasa orang sebelah ni jauh ni. Tahiyat awal aku, tahiyat akhir ni. Risau juga sebab jauh. Itu antara benda yang tak elok, duduk jauh-jauh ni. Tak kena jeli. Sudah. Tahiyat akhir dah. Kalau dekat-dekat mudah dah. Orang sebelah boleh beringat kepada kita. Tapi kita nak seperti dulu-dulu. InsyaAllah sama-samalah kita jaga SOP yang kita pun tak jaga-jaga dah. Habis dah. Sore je pakai emas hari ni. Saya pun emas pun dalam kereta. Sejadah masing-masing pun tak bawa dah. Sudah kita. Sama-samalah kita beringat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jauhkan segala penyakit tu. Itu SOP dunia. SOP penyakit tadi ini pun kena mengaji juga. Akta ataupun hukum hakam yang menjadi SOP kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqh ni. Kalau tak belajar fiqh, maka tak kena SOP semaya. Solat kita tak kena cara kita buat, maka tak menepati SOP, maka tak diterima amalan ataupun solat kita tadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama pesan kepada kita, anak-anak kita, supaya bab-bab solat, puasa, haji ni, zakat ni, belajar daripada awal. Terutamanya bab solat lah. Bila dah tua baru nak belajar, dia tak betul dah. Tak boleh betul dah. Kalau bab baca juga salah situ. Sebab dulu-dulu masa muda tak pernah belajar. Bila-bila
Udah usia ni rasa-rasa nak belajar. Edina syira macam-macam keluar. Nah, nak betul tak boleh dah. Lidah dah kerah. Cara kedudukan pula nak akad takbir comel dulu muda-muda ataupun muda-muda dulu tak semaya, tak solat. Bila tua baru nak belajar. Akad takbir macam mana? Allah saya ingat dah. Sebab apa saya ingat tu? Gauk sini. Nah, macam saya dah. Kenapa tu tahayat kaki berjolor ke belakang? Gauk dah tu. Nah. Tu tak betul. Tak boleh nak betul dah. Dah tua dah. Dah kerah dah lutut. Jadi nak belajar daripada muda. Sebab tu ulama kata kalau kita dah belajar daripada muda, betul dah kita buat. Nah, tiba-tiba di masa usia kita lanjut tua ni tak boleh nak buat yang betul tadi. Dikira kita buat macam yang kita buat betul dulu. Tapi kalau akhir-akhir baru nak betul tak boleh dah lah. Salah situ. Berharap dengan Tuhan lah agar terima. Dah amalan kita tadi. Sebab kita dah belajar dah. Nah. Baik, itu dia. Kita panggil fiqh. Amalan perbuatan kita sehari yang kita tadi tak dapat tidak kena ada hukum hakamnya. Nah, apa segala perbuatan kita nak buat tidak lari daripada hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu taala, sama ada wajib ke dia, sunat ke dia, makruh ke dia, harus ke dia ataupun haram ke dia. Dah amalan yang kita nak buat tadi. Macam mana nak tentukan hukum tadi? Kena rujuk kepada kitab fiqh. Nah, boleh belajar hadis terus pun boleh. Nah, sebab kita ada hadis hukum. Yang saya baca di Masjid Taqwa tu baca hadis hukum. Seronok juga baca hadis tapi hukum dalam tu. Tapi kadang-kadang dia terlalu luas. Kita nak belajar skop Imam Syafi'i saja macam tu. Supaya mudahkan sikit. Kalau belajar tinggi-tinggi Hanafi kata macam ni, sudah kita nak amal mana satu ni. Susah. Kita ambil yang mudah-mudah. Macam mana nak ikut satu mazhab dulu. Bukan nak taksub tapi setakat mana yang kita boleh ikut itu dulu. Kalau nak upgrade lagi lah. Belajar pula Hanafi pula. Belajar pula fiqh Maliki. Hambali pula. Itu boleh. Tak salah. Bukan digalakkan untuk kita belajar. Macam mana cara solat Imam Syafi'i, Imam Hanafi mazhab Maliki pula macam mana. Boleh kita belajar. Itu bagus lagi. Itu upgrade lagi lah. Tapi sekadar untuk amalan kita, cukuplah. So jalan apa cukup waktu pun tak habis-habis belajar. Tak habis-habis lagi belajar. Jadi kita masuk malam ni satu tajuk yang berat juga ni. Jarang-jarang untuk dikupas. Kalau orang bahas pun orang yang hebat-hebat lah. Universiti dah. Ataupun kita panggil, sekarang ni kita ada, kita panggil apa di bank-bank ni, panel. Panel syar'i. Kalau orang pakar bab muamalat ni laku sekarang ni. Duit lah dia mau. Semua sekarang ni nak pakai panel syar'i. Khususnya dalam bab muamalat. Panel tu antaranya orang-orang insurans. Tahu tak insurans? Kita tahulah tak. Sekarang ni digelar takaful. Dulu insurans tu tak laku dah insurans. Maka mereka cari panel syariah ni. Yang pakar-pakar dalam buat amalan ni, masuk dalam syarikat mereka, dia pun tukar jadi takaful laku sikit. Sebab dah halal. Dulu tak halal. Siapa pun tak nak. Panel tu dibayar, bukan free dah. Masuk dalam tu dia bayar. Duit lah dalam tu. Baru ni saya ada sama-sama dalam grup WhatsApp. Ada seorang kawan tu datuk dah. Dia ada syarikat. Ngaji agama juga mesti juga. Pakat datuk. Dia ada syarikat sendirilah. Syarikat agama siapa tak tahulah. Duk sama-sama dalam tu lama dah syarikat tu. Ada seorang tu timbalan mufti dalam tu grup. Dia kata, datuk, tak nak pakai panel syar'i ke? Dia tahu tu ada makna. Mungkin tak tahulah. Tak nak pakai panel syar'i ke datuk? Dalam grup lah. Datuk pun jawab, ya tak ya juga. Masuk Islam tak pakai panel syar'i lagi datuk ni. Dah lama dah buka syarikat. Tak rujuk lagi kepada syariahnya, perjalanan syarikat tu mengikut syariatnya. Dia boleh lah. Datuk nak ke? Ada masalah. Bayar je panel tadi. Boleh lah. Jadi syariah. Bank-bank hari ni semua ada panel syariah dia. Supaya bank tadi mengikut landasan agama Islam. Kalau tidak, tak lakulah hari ni. Sebab ramai yang sudah faham, sudah tahu akan kehendak agama dalam bab muamalat. Hatta bab urusan bank pun kena ikut Islam juga. Insurans, ASB pun dah tukar dah. Bank apa dulu BSN dah tukar masuk Islamic, BSN Islamic dah semua dah. Alhamdulillah satu benda yang baiklah.
Maka kita pun tukar juga. Yang ada lagi konvensional pun berhenti sekarang, tukar masuk yang Islami. Ikutlah mana-mana semua bank pun dah ada Islami. Nak masuk yang Islami separuh, macam-macam. Boleh pilih. Boleh tengok dan kaji mengikut agama. Baik. Ini satu tajuk ni, iaitu satu kitab syarikat. Maksud tajuk besar lah, iaitu syarikat, yang kita panggil dalam bahasa Melayu sebut syarikat. Tak, syarikat sendirian berhak, syarikat apa. Kalau dalam bahasa Inggeris sebut apa dia? Company. Company lah. Company. Kita pun tak erti dah pening di situ. Company, syarikat. Maka dalam Islam ada garis panduan dia macam mana nak menubuhkan syarikat supaya hasil pendapatan daripada syarikat tadi adalah halal, boleh digunakan oleh kita. Dan kita pun rasa-rasa semua ada syarikat ni. Cuma tak dipanggil syarikat. Semua masuk ASB. Betul tak? ASB tu antara bentuk syarikat juga. Sebab kita bagi modal, dia punya ASB berniaga, kita dapat untung. Macam mana perjalanan tu? Dah. Hari tu pun kecoh juga sementara ASB halal ke syariat tunggu tidak. Sekarang ni insya-Allah mereka dah ada panel dah. Dia masuk panel dia ikut syariat pelaburan dia tadi. Dah. Saham-saham, ada yang melabur saham. Ada? Dah. Masuk saham tu, saham ni. Jangan saham auta sudah habis. Masuk saham maksudnya kita bagi modal, dah berlaku urus niaga dan kita dapat untung. Itu pun bentuk-bentuk syarikat kita panggil. Baik, kita bacalah sikit sebanyak apakah hukum hakam yang berkaitan dengan syarikat. Ada orang tanya saya ataupun tanya ustaz-ustaz kita lah. Dia buat isu lah, macam nak buat isu sikit. Bank yang ada hari ni, bank yang Islamik yang ada ni pakai mazhab mana? Sudah nak jawab tu. Dia bagi soalan macam tu. Kita pun tak tahulah niat apa dia buat soalan macam tu. Mazhab apa yang digunakan dalam bank hari ni? Bank Islamic Bank ni ke ataupun BSN ke yang menggunakan sistem Islamik dalam bank tu, dia guna mazhab apa? Kami jawab, aku mana tahu, aku tak duduk dalam tu. Kami bukan panel syariah dalam tu. Tanyalah panel. Mereka tahulah. Bagaimana mereka menggabungkan antara mazhab-mazhab tu untuk menjadi baik, elok sistem tadi. Dia nak perakat kita supaya nak kata kita ni apa ni panggil? Fanatik Syafi'i. Fanatik ke apa bahasa ni? Ta'assub. Ta'assub. Dia nak perakat kita ni ta'assub Syafi'i ni. Syafi'i je dia. Mazhab Syafi'i, mazhab lain dia tolak dah. Tidak begitu dah. Kita diajar dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain pun diajar, mazhab lain tetap betul dan benar belaka. Cuma kita nak amal satu, so kita nak campur mazhab payahlah. Kita ambil satu sudah. Senang sikit untuk perjalanan hidup kita, fiqh kita. Kalau nak campur pun mengikut keadaan, keperluan. Seperti kita amal dalam puasa pun ada dalam bab zakat pun ada. Kita ambil juga mazhab-mazhab ikut keperluan semasa. Jadi nak tahu dia guna mazhab apa, kena tanyalah panel. Pergi jumpa panel tu sendiri. Kita tak duduk dalam tu, kita tak tahu mazhab apa yang guna. Baik. Kita tahu buat loan je. Buat pinjaman Islamik tak loan macam ni. Baik, kita bacalah sedikit sebanyak manfaat dan juga insya-Allah kita kaji sedikit sebanyak apa yang ditulis dalam kitab Matla'ah Badrain. Kitab Asy-Syarikah, baru tajuk. Baik. Syarikah dalam kitab lain disebut sebagai syirkah. Sebutan tadi dah. Syirkatun ataupun syarikatun. Dua perkataan. Samalah tu, cuma barisnya berbeza-beza dah. Asal perkataannya syirkatan. Maksudnya syirkah ataupun syarikah. Dalam bahasa Melayu kita sebut syarikat. Senang dah. Orang Melayu sebenarnya syarikat tu dah. Ikut bahasa Arab juga. Baik. Syirkah ataupun syarikah dari segi bahasanya bermaksud ikhtilaf. Ikhtilaf bercampur. Maksudnya syarikat tu bercampur. Sebab itulah kita ada lagi satu istilah syirik. Betul tak? Tu ubik daripada perkataan yang sama tu. Syarikah, syirkah, syirik. Kenapa kita panggil, kita menduakan Allah sebagai syirik? Sebab kita sudah mengkompenikan Allah, mensyarikatkan Allah. Sepatutnya Allah tu dia seorang je, satu company dia je, tapi tiba-tiba ada dua. Ada orang lain daripada Allah
kita sembah ataupun kita percaya, maka kita sudah melakukan pensyarikatan kepada Allah. Maka syiriklah nama dia. Dah. Syirik sama ada jahat ke, syirik khafi ke, semuanya ada unsur-unsur bergabung ataupun mencampurkan Allah dengan benda lain. Dah. Kalau syirik kopi tak ikhlas tadi tak? Maksudnya kita semayang tadi kerana Allah ataupun kerana orang. Dah campur dua tu, maka kita panggil syirik kopi. Nah, walaupun mulutnya tak syirik. Syirik jahat jali tu ataupun syirik jahat tu yang jelas tadi, jelaslah dia menduakan Allah SWT. Maka katanya sama juga. Syarikat maksudnya ada bercampur di dalam satu perkara ataupun urusan tersebut, kita panggil syarikat ataupun dalam bahasa Arab syirkah. Kebanyakan kitab Arab disebut syirkah. Nah. Baik. Adakah syarikat ini harus dalam Islam? Saya sempat ambil dalil sikit lah. Dalam kitab fiqh kita tak ada dalil. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Sebab dia terus masuk hukum terus dah. Hukum saja. Dalil, belajar lain pula. Nak belajar dalil, kalau nak upgrade lagi macam mana? Hukum syarikat ni berdasarkan hadis Nabi, aku nak belajar kitab hadis hukum. Nak tahu bagaimana hukum syarikat ni dalam Quran, kena belajar kitab ayat hukum. Kita ada ilmu-ilmu banyak lagi. Cabang-cabang ilmu cukup banyak. Baik, syarikat itu adalah perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan antaranya disebut dalam Quran surah An-Nisa, fahum syuraka'u fis sulus. Allah menggunakan perkataan syuraka. Nah, syarikat syuraka. Fahum ayatnya panjang lah, ambil pendek dah lah. Tak habis malam ni kalau panjang dah. Ayat bab faraid. Dalam ni antara ni saya ambil pendek jangan dah. Ayat tu bab faraid, bab pembagian harta pusaka. Orang ni dapat 1/3, orang ni dapat setengah, orang ni dapat 2, orang ni dapat 1. Itu kena belajar lain lah bab faraid. Baik, antaranya disebut fahum syuraka'u fis sulus. Maka bagi mereka itu, iaitu saudara sebelah ibu tadi, bagi mereka itu syuraka. Allah Ta'ala sebut perkataan syuraka tu kita nak ambil, iaitu berkongsi. Syuraka, berkongsilah mereka itu akan harta pusaka tadi fis sulus, dalam 1/3. Itu bab faraid. Tapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan syuraka tu, maka kita ambil situ maksudnya boleh berkongsi terhadap sesuatu harta. Maka keluarlah hukum harus kita menjalankan transaksi secara syarikat ataupun bersekutu ataupun berkongsi tadi. Berkongsi atas harta tadi diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala kata apa? Syuraka'u fis sulus. Mereka tadi berkongsi di atas 1/3 harta, 1/3 mereka boleh kongsi. Masa keluarlah situ hukum syarikat. Baik, hadis Nabi SAW tentang syarikat, antaranya banyak hadis lah. Antaranya hadis katanya sabda Nabi kita Muhammad SAW, yadullah, ada dalam kitab saya tulis, yadullah ala syarikaini. Nabi pun sebut perkataan syarikat juga. Yadullah ala syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa iza khana ahaduhuma sahibahu raqa'aha anhuma. Ini hadis Nabi mengenai syarikat. Maksudnya yadullah, kalau terjemah ini pun jadi isu pun, bahas 30 tahun lepas bahas lagi, sampai hari ni duk bahas lagi. Yadu ni tangan Allah lah dah, tangan Allah. Ini pun kalau bicara bab ni tak habis bertahun-tahun. Betul tak? Puluh-puluh tahun dah ulama duduk berbahas mengenai tangan Allah. Tangan Allah tu macam mana? Adakah Allah ada tangan? Kalau Allah ada tangan, jadi makhluk. Tak? Setengah ulama kata kita takwil lah. Ulama-ulama kata kita takwil lah, bukan tangan. Maksud situ kuasa ataupun campur tangan Allah Subhanahu. Kuasa Allah. Setengah-setengah dia tak setuju. Mana boleh takwil-takwil ayat? Tangan-tangan lah. Betul lah tangan Allah. Tapi kalau kita bagi tahu kepada orang umum, Allah ada tangan rupanya. Sudah. Pening masyarakatnya tadi. Jadi ulama ambil jalan tengah, kita takwil lah. Sebab boleh ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan kita takwil. Khususnya dalam hadis ni. Macam mana tangan Allah?
Dia kata dalam hadis ni, yadullah ala syarikaini, tangan Allah. Kalau terjemuh secara tersuratnya lah. Nah, tangan Allah itu di atas dua orang yang bersyarikat ataupun dua orang yang berkongsi. Dua orang yang berkongsi, Nabi kata ada tangan Allah. Mana tangan Allah? Jadi nak terjemuh tangan tak sesuai lah situ. Di situlah ulama kata, boleh lah takwil ayat tu. Dalam Quran pun banyak ya yadullah dah. Maka tangan Allah situ kita boleh takwil lah sikit. Maksud sebenarnya Nabi kata bukan tangan Allah, kuasa Allah. Kuasa Allah. Ni tak habis-habis, saya pun dalam grup pembosan kadang-kadang, grup Mesir tu lah dah. Wah, benda ni tak habis-habis, hari-hari duk ada pening kita. Baik aku senyap. Baik. Kalau terbit capu, tak butuh, tak habis, tak selesai masalah ni. Padahalnya ulama dah selesai lama dah. Baik. Kuasa Allah itu di atas tangan, di atas dua orang yang bersyarikat ataupun berkongsi. Nabi kata, maksudnya bila berlaku dua perkongsian di antara dua orang, maka di situ ada tangan Allah, kuasa Allah. Tilikan Allah. Allah tengok, Allah perhati dan Allah ambil tahu tentang perkongsian di antara dua orang tadi. Malam yakun ahaduhuma, selagi mana tidak ada pengkhianatan di antara salah satu kedua pihaknya. Maksudnya bila berlaku perkongsian, Nabi kata di antara dua orang, selagi mana mereka tidak khianat, maka selama itulah rahmat Allah, berkat Allah, kasih sayang Allah dalam syarikat tersebut. Maksudnya boleh bersyarikat. Ini dalil hadis. Fa iza khana ahaduhuma, dan sekiranya tiba-tiba ada salah seorang mereka yang berkongsi tadi berkhianat, tipu kawan dia sendiri dalam syarikat tersebut, raqa'aha anhuma, maka Allah Ta'ala akan lepas tangan dia tadi. Istilah dia tadi, yadullah ma'a syarikaini, di antara dua orang yang bersyarikat, Allah ada tangan dia. Maksudnya ada keberkatan, ada rahmat kasih sayang Allah. Tapi bila ada yang khianat, Allah lepas. Ikut maulah. Kalau orang kata dah, lantak kau lah. Tak ada lagi keberkatan, tak ada lagi rahmat dalam syarikat tersebut. Dalil ni, hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa boleh berlaku syarikat, bahkan digalakkan. Sebab berlaku kan Allah ada di situ. Allah akan letak rahmat kasih saya dalam perkongsian itu tadi. Baik. Hadis yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Ini kata Allah dalam hadis Nabi. Ana, lebih kurang juga maksud dia. Ana salisa syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Daud. Hadis yang kedua pun lebih kurang maksudnya, cuma tak guna perkataan yadullah, dia guna Nabi kata, Allah berkata. Allah berkata, ana salis syarikaini, aku adalah orang yang ketiga dalam dua orang yang berkongsi. Lebih kurang lah maksud tadi. Yadullah, ini Allah kata kamu berkongsi di antara dua orang, ada lagi yang ketiga iaitu Allah. Maksudnya Allah tengok, Allah perhati, Allah sentiasa tengok di antara orang yang berkongsi tadi. Malam yakun ahduhuma, selagi mana tidak berkhianat antara salah seorangnya. Apabila mereka ada mengkhianati salah seorang daripada sahabat yang berkongsi tadi, kharajtu min bainihima, maka aku keluar daripada syarikat itu tadi. Dalam maksud dia. Cukup bermakna dalam istilah. Allah duduk dalam orang yang satu syarikat, tapi bila khianat Allah keluar. Bila Allah keluar, apa jadi dengan syarikat tadi? Ada rahmat dah. Nak bankrupt ke, nak rugi ke, tak rugi pun, untung pun, tapi Allah tak ambil tahu dah. Rahmat Allah tak ada dah. Keberkatan Allah tidak ada dah dalam syarikat tersebut. Jadi dia gabung antara hadis dan dalil daripada ayat Quran tadi, maka ulama menyatakan bahawa hukum berkongsi ataupun menubuhkan syarikat ini adalah harus. Boleh saja, tak menjadi masalah. Bahkan hari ini banyak syarikat macam-macam syarikat dah tumbuh. Cuma tinggal lagi betul tak betul, khianat tak khianat di antara ahli syarikat. Maka syarikat ni adalah boleh diistilahkan sebagai perkongsian di antara dua orang ataupun lebih. Bukan setakat dua saja dah. Dua orang ataupun lebih di dalam sesuatu urus niaga, dan
mendapat keuntungan mengikut qadar yang dipersetujui. Dalam bab fiqh Syafi'i, bila sebut syarikat tu, antara para benda yang paling ditekan ialah bagaimana nak bagi untung. Itu yang menjadi titik tolak kepada Imam Syafi'i untuk mengharuskan macam mana yang dinamakan syarikat yang diharuskan. Nak tengok keuntungan tu bagi macam mana. Dah, lepas ni kita akan jumpa. Baik. Maka syarikat itu dibolehkan, bahkan digalakkan. Dah, sebab kita kadang-kadang duit tak ada, tak nak buka kedai besar-besar tapi duit tak ada. Kumpul 2-3 orang member, buka kedai. Boleh besar. Kalau kita seorang buka kedai kecil boleh lah. Dah. Bila buka kedai kecil, untung kecil. Dah. Bila dapat buka besar, lagilah untung besar. Nak besar, tak ada modal. Kena cari rakan kongsi tadi. Itu antara kelebihan dan kebaikan kita buat syarikat tadi. Baik, kita baca. Fiqhnya berdalil. Banyaklah ni. Dah, kita baca sedikitlah. Ini kitab pada menyatakan hukum bersekutu. Dia terjemah bersekutu. Nah, berkongsi lah bahasa kita hari ni. Nah, bahasa dulu sebut bersekutu. Syarikat bersekutu ada pakai tak? Syarikat bersekutu, syarikat sendirian berhak, macam-macam dah. Dulu ada juga pengalaman saya pernah ngajar. Muncul juga dulu di sekolah agama tu tak ada cikgu. Sekolah agama SPM, budak SPM. Nak ambil SPM tahun bila saya lupa dah. Belum pergi Sarawak lagi dah. Sekolah agama rakyat lah. Ada budak SPM. Nak ambil periksa, ambil satu subjek perdagangan. Dia boleh pilih kan ekonomi ke nak perdagangan. Ekonomi pening kelajak. Kamu terhijau budak kita, budak sekolah agama pula dah. Bab ekonomi, kebeliak biji mata. Jadi ambil lah perdagangan, ringan sikit. Cikgu pula tak ada sekolah agama. Siapalah nak ajar perdagangan? Ustaz lah. Kata boleh, boleh pedah. Ustaz ngajar bab benda tu. Dah tak ada sangat, boleh lah ngajar. Tahu ngajar perdagangan. Tahulah sikit bagaimana dah syarikat-syarikat macam ni. Kita pun tak reti, baca je. Sambil-sambil belajar. Sambil-sambil kita timbal pula, aku belajar dulu agamanya macam ni dah. Ya, dalam bukunya dalam ni macam ni. Kita boleh timbal. Baik. Bersekutu adalah ia 4 bahagi. Ni terus dah. Dia tak ada pengertian tak ada dah. Direct terus. Ulama kita hebat. Hukum bersekutu adalah ia 4 bahagi. Bersyarikat ataupun berkongsi atau bersekutu ini ada 4 jenis. Boleh berlaku ataupun boleh dinamakan syarikat tadi 4 nama syarikat. Yang pertama, syarikat abdan. Tu bahasa Arab tu. Syarikat abdan. Asal badan. Badan. Syarikat badan. Macam mana tu dia ambil? Abdan tu badan-badan. Maksudnya syarikat yang menggunakan tenaga masing-masing. Ataupun kemahiran masing-masing. Dia tak berkongsi modal duit, tapi dia berkongsi kemahiran. Itu satu ni perkongsian. Seperti bersekutu 2 orang supaya adalah usaha badan kedua-duanya. Tadilah menggunakan tenaga masing-masing dalam satu perkongsian. Antara keduanya bersamaan atau berlebih kurang. Bila sebut tenaga ni sama tak? Nilai kerja dia. Contoh dia bergabung antara tukang jahit kasut dengan tukang buat kulit kasut. Ataupun tukang apa lagi? Nak gabung macam mana tu? Tukang kasut dengan tukang rumah. Boleh? Macam mana? Tak kena nak kasih. Apa-apalah. Tapi berbeza. Tugasnya berbeza. Seorang tukang jahit, seorang tukang kasut. Ni tukang jahit baju dia teror, tapi ni jahit kasut dia teror. Buat kasut dia. Maka dia nak berkongsi. Berkongsi tadi dia tak keluar modal. Sama-sama buka kedai tapi kemahirannya masing-masing. Maka sama ataupun berlebih kurang. Sama tak nilai usaha? Tak sama kan? Itulah cara dia dah. Ini tenaganya lebih sikit, ini kurang sikit. Maka boleh tak dia berkongsi? Baik. Serta bersuatu pekerjaan. Bersesuatu pekerjaannya seperti menjahit. Nasib baik dah.
Kalau baca ni menjabat. Hamzahnya hilang. Menjahit keduanya atau bersalah-salahnya. Dah. Ataupun sama-sama buka kedai jahit. Sama-sama buka kedai gunting. Sama tak nilai bekerja tadi? Tak, mungkin dia hari ni dia ambil 3 orang aja. Ini 10 lebih. Tak, tiba-tiba keuntungan dikongsi bersama. Agak-agak adil tak? Kita tengok baik. Itu dia tak bagi tahu lagi. Adil ke tak adil? Hukum boleh ke tak boleh? Kalau baca setakat tu tergantunglah kita tak boleh ke tak boleh. Tok Syekh tak bagi tahu lagi boleh ke tak boleh. Dia sebut je dulu. Dia sebut. Kena baca habis dulu baru tahu lepas ni. Jadi yang pertama tu dia panggil abdan. Mengguna tenaga kemahiran masing-masing berkongsi, buka satu kedai, sama-sama berniaga. Tapi lain-lain kemahiran ataupun sama kemahiran. Tapi masing-masing guna tenaga masing-masing. Bukannya bersatu atas modal tadi. Tidak. Baik. Itu dalam disebut sebagai abdan. Syarikat abdan. Keduanya, jenis yang kedua. Hukum nanti dulu lepas ni. Kena tunggu sampai habis. Tak ada balik ni. Baik, yang keduanya dia sebut syarikat mufawadah. Juga nak faham ni tak? Mufawadah. Iaitu bersekutu keduanya supaya adalah usaha keduanya antara keduanya dengan badan keduanya atau harta. Ni guna dua-dua. Dah. Tenaga pun dia kongsi, harta modal pun berkongsi juga. Keduanya bersamaan atau terlebih kurang. Sama ada modal tak sama banyak ataupun dia sikit itu banyak. Tak kira lah. Dan atas keduanya membayar yang kurang dengan sebab rampasan. Dirampas orang lain atau selainnya. Bayar daripada lain daripada harta yang bersekutu itu. Untuk faham? Tak. Maksudnya dia berkongsi tenaga ataupun modal. Sama ada banyak tak sebanyak. Tapi bila berlaku kerugian kena bayar duit lain. Suku-suku pula tanggung. Masing-masing tanggung pula. Jadi ini dia panggil mufawadah. Kita tengok dulu. Yang ketiga, syarikat wujuh. Asal daripada kata wajah, muka. Apa pula kaitan dia ni? Syarikat wujuh dia panggil. Iaitu bersekutu keduanya supaya adalah laba orang yang dibeli oleh keduanya. Dia bersekutu supaya dia berkongsi dengan satu member ni, dan member ni ada nama. Itu wujuh panggil. Dia ada kedudukan. Padahal member tu tak keluar pun modal. Tapi dia bersyarikat, dia guna nama. Dia berkongsi guna nama orang itu terkenal. Maksudnya Datuk Ali Syukri dia pun pergi kongsi. Datuk Ali kata tak boleh. Padahal Datuk Ali tak keluar modal. Tapi guna nama dia menyebabkan dia berkongsi satu syarikat ada nama orang yang mungkin mendapat untung lebih daripada sebab ada nama dia tadi. Itu nama wujud. Ada juga macam tu. Dia guna nama saja. Orang hebat-hebat, orang besar-besar, pakar besar tinggi-tinggi ada letak situ, orang tengok, oh, bagus syarikat ni. Ada Datuk ni, ada Datuk ni, ada YB ni. Tu dia panggil ambil nama. Baik. Antara keduanya bersamaan atau terlebih kurang. Kemudian maka dijualkan dia. Jika dijual oleh keduanya adalah yang lebih daripada harga yang dibuat beli dengan dia, itu bersekutu antara keduanya. Maka segala bagi yang tiga itu batal sekalian. Ini baru jawabnya. Baik. Maka dia kata tiga tadi, syarikat abdan, syarikat mufawadah, syarikat wujuh tadi, tiga-tiga tadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Tidak boleh diterima pakai. Cuma perbahasan tadilah saya balik kepada hukum tadi. Dalam bab syarikat ni, sebab akhir zaman ni lebih banyak orang nak, banyak keperluan, maka kalau mengikut mazhab lain boleh. Cara tadi. Dalam mazhab, tapi Imam Syafi'i dia berpegang tiga-tiga tadi semuanya tak boleh dalam
mazhab Syafi'i. Batal kalau ada syarikat yang macam tersebut. Nanti mazhab perkongsi yang keempat itu baru diterima oleh Imam Syafi'i. Baik. Adapun mazhab-mazhab lain yang kita sebut 3 tadi, ada mazhab-mazhab yang terima. Dah. Contoh Hanafi 4 tu dia terima. Dah. Kalau Maliki ada syarat-syarat sikit, dia terima juga. Tapi Imam Syafi'i kata 3 cara tadi terbatal semuanya. Baik. Nanti kita belajarlah macam mana yang tak batal atau macam mana yang betul dari sisi Imam Syafi'i. Tapi kalau nak guna juga cara tadi, kena belajar masalah lain dulu. Dah. Pergilah jumpa guru Syafi'i, Hanafi pula, nak Maliki pula tanya, kalau boleh guna, bolehlah. Baik. Jadi abdan tadi kemahiran, dia kongsi tenaga. Mufawadah ni, mufawadah lebih faham ialah dia berkongsi modal tadi dan tenaga, tapi dia tidak satukan modal tadi. Dalam satu lagi Syafi'i ini, dalam bab syarikat, bila berlaku syarikat, duit modal tadi tak kira lah, ini 5,000, ini 10,000, janji kumpul sekali dulu, baru boleh berkongsi. Macam mufawadah tadi, ini ada kemahiran tak? Ini ada modal, kadang-kadang dia guna masing-masing tapi berniaga bersama. Itu tidak berlaku bercampur modal tu. Sebab tu dia panggil mufawadah. Imam Syafi'i kata tak boleh macam tu. Tak. Bila berlaku syarikat di sisi Imam Syafi'i, modal tak kira lah, banyak ke sikit masing-masing, tak perlu sama banyak. Tak perlu semua, sebab kita nak ambil keuntungan pula lepas ni. Nak tengoklah macam mana nak kira keuntungan. Macam hari ni kita masuk, kita simpan duit dalam bank kan, dapat tak? Dulu kita panggil bunga, sekarang tak panggil bunga dah, kita panggil keuntungan mudharabah. Dah. Dapat kan? Dapat banyak ke sikit? Kadang-kadang kita simpan duit dalam bank kan, ikut buat akad mudharabah, keuntungan, maksudnya kongsi lah ni. Dia masuk dalam bab ni juga berkongsi. Itu kita kata dia nak. Kita bagi simpan duit dan kita bagi akad kan, kita buat akad kebenaran kepada bank untuk buat urus niaga duit kita tadi. Maksudnya kita bersyarikat. Tiba-tiba untung 1 juta. Dah. Bank ambil 800,000, 200,000 dia bagi kepada ahli. Dapat berapa seorang? Tak acif tu. Acif tak? Bank dapat 800,000. Orang yang nyimpan 200,000 bagi pula. Nak bagi pula berapa juta orang. Tak, dapatlah RM1 seorang. Oh no, adil tak? Tak adil tak? Nah. Betul lah tak adil sebab kamu simpan RM1. Betul lah tak? Kita tak adil, dia dapat banyak, kita dapat sikit. Dalam mazhab Syafi'i dikira macam tu dah. Dikira modal tadi. Banyak mana modal kita tak kira dah. Tak perlu sama banyak. Maksudnya orang bank tak perlu minta kita setengah juta baru boleh, tak ada. Bagi simpanlah berapa sekalipun, dah beri kebenaran kepada dia untuk urus niaga, nanti keuntungan dia bagi berapa? 7. Tak tahu kita ni. Tak tahu dah. Kita tak ambil tahu. Biasa diguna 7.3. 7 untuk dia, 3 untuk kita. Itu cara pembagian dia lah dah. Bukan pembagian badan dan nyawa tu dah. 7 untuk bank, 3 lagi, bahagian lagi keuntungan adalah untuk penyimpan. Penyimpan tu pula, tengoklah berapa ringgit dia ada dalam bank. Kalau dia simpan dalam bank RM10, bolehlah setengah sen. Sebab keuntungan tu banyak tapi dah sikit modalnya. Dalam mazhab Syafi'i, jenis keempat dia panggil inan ini. Syarikat inan itu yang diterima. Iaitu modal tak perlu sama banyak. Tapi keuntungan nanti dapat, dia bagi mengikut kadar modal masing-masing. Takkanlah kita masuk RM1 nak RM10 juta. Mapuh bank dah. Bank kerak bank macam di negara dah. Dia masuk simpan duit RM1 nak RM10,000. Mati. Mana siapa nak bagi macam tu? Dah. Jadi maksudnya berlaku syarikat. Kita pun ada syarikat dengan bank. Lepas ni orang tanya ada 3 syarikat kita. Bank Islam, BSN, bank apa ni? Maybank. Banyak tu. Tapi situ RM1, RM10. Tu RM3. Ambil. Untung banyak dah. Untung banyak tu 30 sen, itu 20 sen. Sebab mengikut modal. Baik. Mufawadah tadi tak terima sebab dia tak campur modal tadi. Masing-masing pegang modal. Tapi berkongsi. Tak boleh macam tu.
Dan wujud tadi mengguna orang kenamaan tanpa modal. Tak diterima juga di sisi Imam Syafi'i. Jadi ketiga-tiganya disebut di sini adalah batal. Tak boleh terima lah dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak terima juga, apa pergi belajar mazhab lain? Boleh. Dibolehkan. Baik. Dan keempat, ya ni, syarikat Inan. Nama dia Ainun Alif Nun, Inan. Inilah yang sahnya. Tak ada. Tiga-tiga tadi batal. Syarikat yang keempat iaitu Inan, inilah yang sahnya. Ulama pandai, dia buat tak sah dulu. Kalau kita baca separuh tadi, pakai gitulah. Dah. Baru sudah. Dah, yang keempat ni baru boleh dia kata. Dah. Tadi dia sebut saja sebab benda ada. Dah. Hukum tu ada, dia kena sebut. Baik. Inilah yang sahnya iaitu Inan tadi. Macam mana perjalanannya? Lepas ni kita akan bahas bab syarikat Inan. Dah. Syarikat-syarikat lain tu dah ditolak dalam masa ni, tak payahlah belajar. Nak belajar juga pergi mazhab lain ada. Baik. Apa mana tadi? Tak nampak dah ni. Sahnya bermula rukun 5 perkara. Terus masuk dah sah, kita masuk rukun tu. Rukun syarikat Inan tadi ada 5 perkara. Baik. Iaitu 2 yang berakad. Yang pertama, rukun yang kena ada dalam syarikat tadi 2 orang ataupun lebih lah. Untuk orang yang berakad transaksi atas perkongsian tadi. Ada orang je lah. Kalau tak ada, nak syarikat apa? Dah. 2 ataupun lebih dan ada. Dua pihak tadi ada. Dah. Baru boleh bersyarikat. Dan ma'qud alaih. Yang kedua rukunnya mesti ada ma'qud alaih. Harta perkongsian. Nak berkongsi atas apa? Perniagaan apa? Dah. Harta jenis mana? Benda tadi kena ada. Dan yang ketiga kena ada amal. Usahanya macam mana? Dah. Kerjanya macam mana? Dah. Modal siapa keluar, siapa kena buat kerja. Dah. Siapa nak jadi, kita panggil apa syarikat ni? CEO. Dah. Siapa nak jadi CEO? Siapa nak jadi CSO? Siapa nak juduh goyang kaki saja? Macam-macam ada. Dah. Kena kaji. Tapi kena ada. Kerja tu kerja apa? Dah. Harta dah ada. Dah. Orangnya dah ada. Kerjanya apa? Baik. Itu rukun dia dulu. Dan sirah. Dan sirah. Ada berapa tu? 2 yang berakad sah. Ma'qud alaihi sah. Amal sah. Sirah sah. Mana sah lagi? 5 dia kata tadi. 2 dah tak ada disebut kita pun. Dah. 2 berakad tu 2 dalam tu. 2 orang dah. 2 pihak dah situ. Dah. Maksudnya 2 orang yang berpihak tu kira 2 dah. Dah. 2 rukun. Mesti ada 2-2. Rukun ni mesti ada 2 tadi. Kalau seorang tak ada, tak jadilah syarikat tadi. Dah. Harta yang nak diusahakan, usahanya dan juga sirah. Sirah tu apa dia? Sudah lupa dah. Tak. PKP tak 3 bulan tak ingat habis. Dah. Sirah dah banyak kita belajar dulu dah. Dalam bab jual beli pun ada sirah iaitu akadnya macam mana. Dah nak sebut. Dah, akad perjanjian tu di antara yang bersyarikat tadi nak sebut macam mana. Dah. Macam akad nikah lah. Nikah ni kena ada sirah dia. Aku nikahkan dia, aku terima. Itu sirah kita panggil. Dah. Dalam bab jual beli pun ada sirah iaitu aku jual, aku beli. Kena sebut. Tak sebut, tak jadi jual beli tadi. Dah. Tak sah akad nikah tadi sebab tak ada sirah. Dah. Kecuali bisu ada cara dia pula. Sirah kena ada akad transaksi. Macam mana kita nak akad supaya dia jadi syarikat. Kalau tak ada sirah ni, dia bahaya. Sirah ni lebih ke perjanjian lah. Tak? Ucapan perjanjian ataupun sign. Perjanjian di antara dua pihak. Sebab kita hari ni pakai kertas. Tak? Perjanjian. Jadi, nak tulis apa dalam perjanjian tu, kena jelas. Kena sebut syarikat. Berkongsi. Kalau tidak, lepas pada ni dia bergaduh, dia kata bukan berkongsi. Aku bagi pinjam, sudah. Tak? Kata mula-mula kongsi dah sebab tak ada sirah yang berjelas ataupun transaksi tak tulis apa semua tadi, tak ada akad. Lama-lama bergaduh, dia kata aku bagi pinjam je modal dulu. Sudah dah. Rujuk akad, kertas tulis tak ada. Dah habis gaduh dah. Sudah tak batal sudah syarikat tadi. Baik. Kena ada sirahnya jelas. Akadnya jelas di antara dua pihak.
Sikit lagi. Dan disyaratkan pada sirah. Ucapan tadi. Akad tadi macam mana disyaratkan sahnya? Itu lafaz yang memberi ketahui, memberi faham, memberi tahu. Dengan izinnya. Nak perkataan izin tu. Saya bagi izin guna modal ni sama-sama untuk buat kongsi berniaga sama-sama. Kena sebut izin tadi. Bagi modal untuk diniagakan. Baik. Pada berniaga, berjual beli. Kena sebut tak? Ini modal aku ni, aku izinkan untuk kita sama-sama berniaga. Ataupun ni modal saya untuk disimpan dan dibenarkan untuk berurus berniaga. Kalau kita dengan bank. Tak? Sebab kita tak kerja pun, kita letak duit je. Tiba-tiba dapat untung. Tak? Dah isyar lah. Ke-50 kita tak sedar. Sikit lagi dah boleh lah. Tak ada SOP ni. Langgar SOP sikit lah. Baik. Maka dalam bank tadi berbeza. Tak apalah kita pergi situ, cuma nak bahas bank tadi dah. Berbeza. Kenapa dulu konvensional, sekarang Islamik dah? Tapi sama tak perjalanannya? Agak-agak kita lah biasa main sipir-sipir. Sama ke tak sama dulu? Macam sama dah. Macam sama. Betul lah. Dulu pun kita tak ada Islamik pun kita sipir, kita tetap dapat keuntungan. Sekarang ni pun kita sipir pun sama juga kita dapat keuntungan. Jumlah pun sama je, lebih kurang dah. Tapi kenapa dia panggil Islamik? Dulu tak. Sebab sirah ni. Tapi kita tak ambil tahu. Kadang-kadang dah. Masa kita isi borang tu dia ada isi. Kita tak baca je sebab kadang-kadang panjang sangat nak baca. Sain je lah. Sain tu dah menunjukkan sirah persetujuan kita memberi kebenaran kepada bank supaya urus niaga. Berlaku mudarabah, ada keuntungan. Dan keuntungan tu pula kita tengok pula. Dia melabur di mana? Kalau dia melabur tempat-tempat yang haram, maka keuntungan tadi jadi haram lah kita dapat. Sebab itulah bila dia nak Islamik, kita kena tahu bank ni, duit kita ni nak melabur di mana, dalam syarikat syariah ke ataupun tidak. Macam ASB dulu lah, kita bagi duit macam tak? Kita masuk, kita bagi keizinan untuk dia berniaga. Tapi dulu ulama tentang sebab apa? Banyak syarikat-syarikat dia labur, syarikat-syarikat yang tak ada Islami, yang tak tahu halal haramnya, maka kita dapat untung tahun-tahun tu pun haram juga. Sebab kita duk bersyarikat, kita dah kira bersyarikat dengan mereka, dengan bank pun. Sebab itulah kalau dia nak Islamik, sama juga ada keuntungannya, tapi kita nak pastikan kita dah bagi kebenaran dia untuk berniaga dan juga di mana dia letak duit tadi untuk melabur. Maka jadilah Islamik. Bezanya situ saja. Dah. Dan benda-benda lain tu kita pun tak kaji lah. Kena kaji sendirilah. Tak kena tanya panel-panel kenapa dia jadi beza sikit. Dah, dengan dulu-dulu. Yang jelasnya Islam duduk depan. Itu kita. Dah, bank Islam. Sepatut guru kata dulu lah. Mula-mula dia naik dah sebab perkara ni. Dah, bila dia jadi menteri besar Kelantan dah. Menteri besar Kelantan dia naik. Masa tu bank Islam pun baru-baru ada. Bank Islam tu lah, bukan bank Islam baru buat ni, baru tu. Memang pure tak? Bank Islam sendirian berhak. Maka Tok Guru kata, aku dah jadi menteri besar, tanggungjawab dia kata, semua duit-duit kerajaan negeri Kelantan semua kena pindah masuk bank Islam semua. Habis bank-bank lain, kecup perut dah, sudah dah lah. Tak. Habis duit. Tak, semua duit-duit kerajaan tu semua duduk dalam bank Islam. Patut orang tanya Tok Guru, bank Islam tu betul ke? Tak. Macam tak betul juga dia kata tak. Ada juga yang tak kenanya. Mungkin lebih teruk lagi. Kalau bab-bab loan pula bergaduh tak. Dia kata bank Islam banyak lagi baik dah. Tapi Tok Guru tak apa, tak kira dah. Yang tu suku kira. Sekarang ni dalam Malaysia ni mana ada Islam? Dia kata dalam Malaysia ni bank mana yang ada bank Islam? Tak ada bank Islam syarikat. Bank Islam sendiri berat. Tu je. Situ je lah. Dia kata bank lain tak ada nama Islam pun. Walaupun bank Islam ni ada cacat celahnya sikit dah. Ada kekurangannya tu tak apa. Tapi janji nama Islam dah. Lepas dah kita dia tu. Dah. Tu bab Islam betul tak betul dalam urus niaga dia, itu bab dia dah. Dah. Sebab dia ada panel salah lah panel tu. Dah. Betul lah panel tu. Dah. Jadi Tok Guru kata tak apa. Kita tugas kita hak mana Islam dulu, tu yang kita masuk dulu. Dah. Begitu juga bab-bab lain pun. Dah. Hak mana Islam dulu, itu dulu yang kita masuk. Dah. Betul tak betul, suku kira. Lepas ni kita sama-sama betul lah. Kalau tidak betul, dah.
Masuk takapur, cari Islam dulu. Dah. Nak masuk seher, cari yang Islam dulu. Betul tak betul? Kita tanya panel dia tadi. Dah. Jangan awal-awal lagi kita dah masuk insurans yang tak Islam, yang konvensional tu. Awal-awal lagi lah kita letak dalam benda yang haram dah. Dah. Itu Tok Guru dulu lah, dia buat macam tu. Yang Islam dulu kita pilih dulu. Dah. Dalam semua hal lah. Dah. Nak makah pun begitu juga. Dah. Pilih orang Islam dulu. Itu dia. Suluh apa-apa pilih dulu. Betul tak betul? Itu dia punya parti kata. Dah, dia punya jangan pentingnya ni Islam ke tak? Islam tak apalah, nama berjanji. Janji Islam pun Islam. Dah. Betul tak betul? Sama-sama betul. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Allahu akbar.